Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Kestabilan politik dan dasar yang jelas adalah sama penting bagi mana-mana ekonomi untuk berkembang maju. Jelas Perdana Menteri Pelaksanaan Dasar berkesan turut memain peranan penting bagi menarik pelabur. Tambah beliau, Malaysia amat bertuah kerana berjaya menarik pelaburan melebihi jangkaan dari China, Amerika Syarikat, Eropah serta dari rantau ini. Malaysia-China sedia perkukuh hubungan dua hala pada tahap lebih tinggi merangkumi hubungan diplomatik dan perdagangan. Ini termasuk pengeksportan minyak sawit. Persetujuan dicapai dalam pertemuan dua hala antara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dengan Naib Premier Liew Goh Chong serta Menteri Pentadbiran Kastam Yu Juan Hua pagi tadi. Perbincangan turut menyentuh mengenai ekspor buah-buahan segar seperti nangka dan durian secara lebih meluas. Syarikat baterai silikon termaju Enovik Corporation bakal melabur 5.8 bilion ringgit di Malaysia dalam tempoh 15 tahun. Ia termasuk kemudahan pembuatan pertamanya yang bernilai 315 juta ringgit dengan rakan kongsi YBS International Berhad. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata pihaknya mengalu-alukan keputusan strategik Enovik membuka kilang di Pulau Pinang yang akan beroperasi tahun depan. Kerajaan sedia menampung kenaikan kadar tol demi mengurangkan beban pengguna lebuh raya sebagaimana dilaksana pada 2022 berjumlah 435 juta ringgit. Timbalan Menteri KKR berkata penghapusan tol adalah mustahil dan akan melibatkan kos mencecah 400 bilion ringgit. Jelasnya sebarang penstrukturan kadar tol juga perlu melibatkan rundingan bersama syarikat konsesi selain kajian terperinci berhubung pelaksanaannya. 9,144 projek pembinaan berjaya dilaksanakan tahun ini setakat September lalu. Menteri Kerja Raya berkata ia melibatkan pelaburan yang besar dengan 63 bilion ringgit khusus untuk inisiatif swasta dan 84 bilion ringgit untuk projek kerajaan. 91% daripada projek diuruskan kontraktor tempatan, bukti kepakaran mereka dalam membentuk lanskap infrastruktur Malaysia. KPKT sasar 20 daripada 111 projek terbengkalai dapat diselesaikan tahun depan. Menurut Timbalan Menterinya, 16 projek terbengkalai sudah dikenal pasti lokasinya membabitkan negeri Terengganu, Kelantan, Selangor, Perak dan Negeri Sembilan. Sehingga September lalu, KPKT berjaya pulihkan 266 projek perumahan swasta terbengkalai melibatkan hampir 68,000 unit rumah serta 46,229 pembeli. 14,000 anggota dan sukarelawan APM siap siaga hadapi situasi banjir dan ribut luar jangka ia ekoran monsun timur laut MTL diramal bertembung dengan fenomena El Nino. Ketua Pesuruhjaya APM berkata aset-aset di air juga telah diselenggara sepenuhnya di samping tambahan kenderaan darat. Ini termasuk 100 buah ambulans, 46 pacuan 4 roda dan 226 motosikal bagi tujuan pemantauan. Keadaan banjir di Perak semakin baik di 3 daerah iaitu di Kerian, Hilir Perak dan Kinta. 2 PPS ditutup semalam. Sehingga hari ini seramai 178 mangsa daripada 52 keluarga masih ditempatkan di 2 PPS yang masih dibuka. Menteri Besar Perak berkata pihaknya telah meminta JPS Kerian segera mengepam keluar air bagi memastikan banjir surut dengan cepat. NRECC akan siasat isu pencemaran minyak dan bau sejak sebulan lalu berhampiran sebuah kawasan perindustrian di Klang, Selangor. Menterinya berkata hasil siasatan pihak JAS mendapati terdapat kesan tumpukan minyak di sekitar tapak perindustrian seluas 9.7 hektar disyaki minyak enjin kenderaan. Notis arahan telah dikeluarkan bagi mengarahkan pemilik tanah melakukan kerja-kerja pembersihan dan melupuskan buangan ke premis yang berlesen. 1.67 juta ringgit penalti dan 1.05 juta ringgit kompaun dikenakan kepada majikan culas menjaga keselamatan di tempat kerja. Pendakwaan dijalankan ke atas 132 majikan mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 serta Akta Kilang dan Jentera 1967 bagi tempoh Januari hingga September 2023. Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP berkata hampir 32,000 surat arahan dikeluarkan kepada majikan dalam tempoh sama.
Warga asing memandu kenderaan sewa tanpa lesen. Itu antara kesalahan tertinggi direkodkan JPJ Kedah sejak Januari hingga semalam. Pengarah JPJ Kedah berkata, sebanyak 2,227 kenderaan melibatkan pemandu warga asing telah diambil tindakan. Kebanyakan mereka memandu motosikal dan lori. Saman dikeluarkan ke atas mereka yang terdiri daripada warga Rohingya, Bangladesh, Pakistan dan India. 2,665 saman dikenakan terhadap pemandu warga asing atas pelbagai kesalahan yang melalui operasi khas bersepadu kenderaan perkhidmatan awam yang dilaksanakan pada 1 November lepas. Pengarah Penguatkuasa Kanan JPJ berkata, sepanjang tempoh itu 224,616 kenderaan diperiksa dan 717 daripadanya disita atas pelbagai kesalahan jalan raya. 524 pengusaha perabot Bumi Putra berdepan kerugian kira-kira 5.4 juta ringgit setahun akibat kewujudan skema kayu. Presiden PK dalam kenyataannya berkata, penipuan dikesan 10 tahun lalu namun ia hanya dilakukan melalui penjualan secara fizikal. Justru MTIB menguatkuasakan lesen pengusaha kedai perabot bagi memudahkan pemantauan dan membendung isu penipuan penjualan produk perkayuan dan perabot. Unit Risikan Marin Polis Marin Pulau Pinang berjaya merampas 4.9 juta batang rokok, mencecah hampir 5 juta ringgit menerusi operasi kontraban. Komander Pasukan Polis Marin Wilayah 1 Pulau Pinang berkata, ia adalah hasil serbuan sebuah premis dipercayai tempat menyimpan rokok tidak bercukai di Georgetown 10 November lalu. Kes disasar di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Maritim Kedah dan Perlis rampas 3 kg daun ganja segar bernilai lebih RM9,000 menerusi Op Aman dan Op Tiris 2.0. Kesemua daun ganja itu dipercayai cuba diseluduk masuk dari negara jiran untuk diproses dan dijual kepada rakyat tempatan. Hasil rampasan dibawa ke JT Maritim Bukit Malut dan diserahkan kepada pegawai penyiasat bagi siasatan di bawah Seksyen 39-B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ke arah transformasi digital, Jabatan Muzium Negara akan laksana sistem bayaran tanpa tunai dan sistem keselamatan baharu yang akan dilaksanakan tahun depan. Menteri Perpaduan Negara berkata sistem bayaran tanpa tunai akan dilaksanakan sebelum April 2024. Sehingga kini terdapat 232 buah muzium di bawah seliaan Jabatan Muzium, termasuk muzium negeri, muzium swasta dan muzium pribadi di seluruh negara. Pengusaha tapak perkhemahan di Negeri Sembilan bakal menerima lesen operasi. Pemilikan lesen tersebut penting bagi memastikan aspek keselamatan menjadi keutamaan pengusaha dalam mengendalikan aktiviti rekreasi itu. Menurut Exko Pembangunan Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Pengangkutan Negeri Sembilan, kerajaan negeri sedang menunggu kelulusan garis panduan daripada KPKT dalam penyediaan lesen tersebut. Perdana Menteri salur bantuan kepada 164 penduduk terjejas bencana ribut yang berlaku baru-baru ini di Meru dan Klebang Ipoh. Setiausaha Politik Perdana Menteri menyampaikan bantuan RM700 hingga RM1,400 kepada mangsa dalam lawatan mewakili Perdana Menteri petang tadi. Bantuan disalur bergantung kepada tahap kerosakan rumah penduduk terlibat. Agensi di bawah KUSKOP perlu lebih proaktif dalam melahirkan lebih banyak PMKS. Menurut Menterinya Dato' Ewan Benedict, usaha tersebut dapat meningkatkan sumbangan PMKS kepada KDNK negara selain menjana lebih banyak peluang pekerjaan. PMKS ketika ini menyumbang 48% sektor tenaga kerja dan akan terus berada pada peratusan yang positif dalam penjanaan pekerjaan. 48 syarikat PMKS disasar tersenarai dalam Bursa Malaysia untuk tempoh 10 tahun akan datang. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata, sasaran itu mampu direalisasi menerusi program rintis pemangkin PMKS skor 5 bintang. Program itu memberi pendedahan mengenai strategi penyenaraian dan pengenalan kepada tawaran awam permulaan IPO. Malaysia perlu memulakan usaha meneroka sumber timah prima di beberapa lokasi tumpuan di semenanjung Malaysia. Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia berkata, ia sebagai usaha membangunkan potensi industri mineral dan meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi negara. Jelasnya biji timah turut dikenal pasti sebagai salah satu sumber mineral strategik dalam Pelan Transformasi Industri Mineral 2021-2030.
Lebih RM4 bilion serta 1,500 pekerjaan berjaya dijana Kerajaan Negeri Sembilan tahun ini menerusi projek pembangunan bandar Anstek. Menteri Besarnya optimis perkembangan itu mampu memangkin kemampanan ekonomi dan kemakmuran penduduk negeri itu bagi tempoh jangka masa pendek dan panjang. Ia juga dijangka mampu menyumbang hasil negeri sejajar sasaran kerajaan melalui RPNS 2021-2025 untuk pertumbuhan KDNK sebanyak 4.5%. Industri automotif tempatan merekod jumlah keseluruhan industri TIV sebanyak 74,896 Oktober lalu. Menurut Persatuan Automotif Malaysia, ia merupakan kedua tertinggi tahun ini selepas Mac lalu merekodkan 78,849 unit. Jualan bagi segmen kenderaan penumpang melonjak kepada 67,478 unit berbanding 55,395 unit setahun lalu. Manakala jualan kenderaan komersial meningkat kepada 7,418 unit daripada 6,525 unit bagi tempoh sama. Insentif kerajaan penting bagi meningkatkan penerimaan orang ramai terhadap penggunaan kenderaan elektrik EV dan mampu dimiliki. Strategi itu disuarakan Koperasi Teknologi Hijau dan Perubahan Iklim Malaysia serta Persatuan Komputer Taipei semasa Minggu Iklim Asia Pasifik 2023. Antara kekangan penerimaan terhadap EV adalah kemampuan kewangan, kesangsian, kebimbangan jarak pemanduan dan kekurangan stesen pengecas. Israel dan sekutunya Amerika Syarikat tidak putus asa mendakwa Hospital Al-Shifa itu dijadikan pusat pemerintahan Hamas walaupun perkara itu telah dinafikan pengarah hospital berkenaan. Tentera Zionis juga telah memberitahu akan melakukan satu lagi serangan ke atas hospital itu awal pagi esok. Perkara itu dimaklumkan Ketua Operasi Zionis Jeneral Yaron Finkelman. Terdahulu Kementerian Kesihatan Gaza memberitahu pintu masuk hospital telah dimusnahkan pagi tadi. Serangan berterusan rejim Zionis dan bekalan bahan api yang terganggu telah memaksa penduduk bandar Gaza yang terkepung melarikan diri. Beribu-ribu orang terpaksa dipindahkan menuju ke selatan Gaza melalui koridor pemindahan di tengah-tengah serangan darat dan udara Israel yang semakin sengit. Oleh kerana kekurangan bahan api, mereka hanya boleh berjalan kaki atau menaiki kereta kuda. Angka kematian kekejaman rejim Israel di Gaza meningkat kepada 11,500 orang. Jumlah kematian membabitkan kaki tangan perubatan kini mencecah 200. Sementara itu, 22 anggota pertahanan awam dan 51 wartawan turut terbunuh. Manakala bilangan mangsa yang cedera telah mencecah 29,800 dengan kira-kira 70% daripadanya adalah kanak-kanak dan wanita. Sebanyak 95 bangunan kerajaan, 255 sekolah dan 74 masjid musnah.